Salam sejahtera dan salam Sarawak Kesayang bersama saya Janet Bennett. Berita malam dimulakan mengenai kunjungan hormat Energy Market Authority (EMA) dan Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI) Singapura terhadap Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Kunjungan hormat diketuai Ketua Pegawai Eksekutif EMA Ngiam Si Chun itu bertujuan membincangkan tentang potensi Sarawak dari segi projek masa depan dalam teknologi hijau dan hidrogen. Selain itu, katanya turut dibincangkan mengenai laluan masa depan untuk berkongsi sumber tenaga yang boleh diperbaharui di rantau ini. Untuk rekod, Sarawak Energy adalah sebahagian daripada konsortium dengan Sembcorp, Industri dan SP Group yang menjalankan kajian kebolehkelaksanaan untuk meneroka potensi hubungan kuasa antara Singapura dan Sarawak. Hadir sama dalam kunjungan tersebut ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni dan Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Sarawak Datuk Sarbini Suhaili. Berita seterusnya, Sarawak mensasarkan kedatangan 1.2 juta pelancong pada tahun 2022 dan menjana 3.2 bilion ringgit risit pelancongan. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1, Datuk Sebastian Ting, Jawatankuasa Penyelarasan Pelancongan Negeri Sarawak JPPNS maklumkan kedatangan pelancong meningkat kepada 593.2% iaitu sebanyak 229,678 dari Januari hingga Mac tahun ini berbanding tempoh yang sama pada 2021. Katanya, risit pelancongan juga telah meningkat sebanyak 569.25% iaitu 517 juta ringgit berbanding tempoh yang sama pada 2021. So we are expecting our target 1.2 million for this year should be achievable lah. If not for myself, I think likely to increase to 1.5. That's my own personal thinking lah, because we open up already our border as from 1st of April 2022. The number of people coming in has increased tremendously the last few days. As I noticed, flights coming in from KL quite full, quite packed, not only to Kuching, also to Miri and to Sibu. Yeah? So we feel that the number of people coming in will be more lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media setelah mempengerusikan mesyuarat JPPNS bilangan 1 2022 di Imperial Hotel Kuching pada Isnin. Tambah beliau lagi, selama 2 tahun dilanda wabak COVID-19, Kerajaan Sarawak khususnya Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah banyak membantu rakyat dari segi bantuan kewangan dengan melaksanakan bantuan khas Sarawak Kesayang BKSS 1.0 hingga 8.0 berjumlah keseluruhan 50.58 bilion ringgit. Selain itu, katanya kementerian dan agensinya akan mengaktifkan semula acara dan perayaan setelah sempadan dibuka semula di mana sambutan kesenian dan kebudayaan negara akan membawa beribu-ribu pelawat ke Kuching namun bawah pengawasan prosedur operasi standard SOP yang diperlukan. Beralih dengan laporan di Parlimen, keputusan untuk membentangkan rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Persekutuan Pindaan nombor 3 2022 berkaitan perkara 10/3 mencerminkan ketelitian kerajaan dalam memastikan suatu undang-undang anti lompat parti digubal pada masa depan. Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim memberitahu isu lompat parti telah menyebabkan kejatuhan beberapa kerajaan pada tahun-tahun lalu sehingga menyebabkan ketidakstabilan kepada negara bukan sahaja dari aspek politik malah dari segi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, katanya pindaan kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan akan menjadi titik permulaan untuk RUU anti lompat parti dibentangkan di Parlimen nanti. Saya melihat bahawa kemasukan pasal 3(a) ini bertujuan bagi membolehkan sekatan-sekatan ke atas hak untuk membentuk persatuan yang berhubungan dengan keahlian dalam parti politik, ahli Dewan Rakyat dan ADUN yang boleh juga dikenakan oleh Undang-Undang Persekutuan. Isunya di sini, selagi perlembagaan ini tidak dipinda,
Pembentangan RUU yang berkaitan anti lompat parti tidak boleh diteruskan kerana undang-undang jelas menyatakan bahawa mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan maka secara automatik ia akan terbatal dan tidak sah. Beliau berkata demikian dalam sesi perbahasan pada sidang khas di Dewan Rakyat pada Isnin. Selanjutnya di Sibu, Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka yang juga Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Anwar Rapai serta Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman turun padang memeriahkan program agihan bubur pedas di sekitar Kampung Nangka Sibu pada Ahad. Program tersebut dianjurkan oleh Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Nangka dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Nangka dan Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Ranting Nangka. Sebanyak 250 bungkusan bubur pedas telah diagihkan kepada pengguna jalan raya sekitar Jalan Kampung Nangka. Penyediaan dan agihan bubur dilakukan secara gotong royong oleh JKKK Kampung Nangka dan Wanita PBB Ranting Nangka. Sementara itu, para pengunjung Bazar Ramadan Maidin Samariang yang membeli juadah turut menerima sumbangan 250 pek bubur lambuk yang diagihkan oleh ahli-ahli Borneo Island Big Bikers. Program pada Sabtu itu turut dimeriahkan oleh kehadiran Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Menurut Presiden Borneo Island Big Bikers, Ramli Tuah, sumbangan itu merupakan program pengagihan pertama yang dilakukan pada bulan Ramadan ini bagi tujuan bersedekah. Beliau serta ahli-ahli persatuan tersebut turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Dr. Abdul Rahman atas kesudian meluangkan masa dan mengagihkan bubur lambuk itu pada para pengunjung di bazar berkenaan. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Simunja, Aula Dris telah mengetuai program gotong royong dan pengagihan bubur lambuk PBB Simunjan pada Ahad. Menurutnya, program anjuran Ahli Jawatankuasa Cawangan PBB Simunjan dengan kerjasama Belia Simunjan 1828 itu melibatkan Zon 1 dan Zon 2. Yang kita mengadakan ini adalah salah satu daripadanya mengeratkan silaturahim di antara orang-orang cawangan kita dengan masyarakat di kawasan, dan juga kita nak mengalakkan 1828 untuk bergiat sama mengadakan aktiviti-aktiviti yang berguna, di mana dalam masa Ramadan ini juga kita akan membuat dua lagi, iaitu di zon Sungai Apin yang melibatkan ahli jawatankuasa PBB Bapa Wanita Pemuda dan juga yang 1828 di Sungai Apin, dan kemudian kita akan mengadakan juga di zon Rengawan, juga terdiri pada ahli-ahli yang sama lah, di peringkat kawasan masing-masing. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam program berkenaan dan berjaya mengagihkan hampir 3,000 pek bubur lambuk di kawasan Simunjan proper. Selain itu, Naib Ketua Cawangan PBB N25 Simunjan, Nyanoh Jepun memberitahu beliau amat bergembira dapat melibatkan diri dengan program tersebut dan berharap agar program sedemikian dapat diteruskan pada tahun akan datang. Ini selaku Ketua Cawangan bagi Pesaka N25 Simunjan merasa sungguh bangga lah kerana itu dapat bersama dengan Yang Berhormat Wafiullah bagi N25 Simunjan mengagih bubur lambuk di masa bulan Ramadan tu. Jadi tu kami rasa kerjasama yang begitu baiklah di antara tak mengira semua kaum lah. Jadi ini merupakan satu niat ataupun kerjasama yang begitu baiklah bagi saya. Sangat bersyukur kerana kita merasakan bahawa program ini harus diteruskan dari masa ke masa pada tahun yang akan datang. Laporan selanjutnya, sebuah kediaman milik seorang penduduk kampung Sungai Midin yang sedang dibaik pulih dijangka siap pada April ini sekaligus memberi sinar kepadanya untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kediaman milik Robayah Ramli itu dibaik pulih menerusi program Transformasi Luar Bandar RTP Ahli Dewan Undangan Negeri Semariang.
Adun Semariang yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali yang turun padang melawat projek berkenaan memberitahu kos bagi baik pulih rumah berkenaan adalah sebanyak RM27,000. Jelasnya kerja-kerja membaik pulih kediaman tersebut telah bermula pada Mac lepas dan apabila siap kelak, ia akan memberi keselesaan kepada Robayah serta keluarganya. Sementara itu, Robayah merakamkan penghargaan kepada Adun Semariang kerana membantu membaik pulih kediamannya. Katanya rumah yang siap itu kelak akan beri sinar kepadanya semasa menyambut Hari Raya Aidilfitri kali ini. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS. Thank you.